Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan. Kembali lagi. Dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM berkenaan dengan insurans, iaitu insurans bahagian yang ketiga. Dalam bahagian yang ketiga, kita akan membincangkan berkenaan dengan cara bagaimana pengiraan premium bagi insurans kenderaan bermotor ini dilakukan. Semoga pembincangan ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar. Insurans bagi kenderaan bermotor ini merupakan insurans yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kenderaan yang berdaftar sebelum sebuah kenderaan itu dibenarkan untuk mendapatkan ataupun memperbarui cukai jalan di Malaysia. Jadi dalam insurans ini terdapat tiga pihak yang terlibat, iaitu yang pertama adalah pemandu ataupun pemilik kenderaan berkenaan. Yang kedua adalah syarikat insurans dan pihak yang ketiga adalah individu yang terlibat tidak termasuk pemandu dan penumpang bagi kenderaan yang berkenaan. Dan terdapat tiga polisi insurans yang ditawarkan. Polisi yang pertama dipanggil sebagai polisi yang komprehensif. Yang kedua melibatkan polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Sementara polisi yang ketiga adalah melibatkan pihak ketiga sahaja. Jadi pengguna ataupun pemilik kenderaan boleh memilih antara ketiga-tiga polisi ini supaya membolehkan kenderaan itu mendapatkan cukai jalan dan beroperasi di atas jalan raya di Malaysia, sama ada di Semenanjung maupun Sabah dan Sarawak. Pengambilan insurans ini adalah penting bagi melindungi pemilik kenderaan ke atas sebarang kerosakan akibat daripada kemalangan dan sebagainya, sama ada ke atas diri pemilik kenderaan berkenaan dan kenderaan berkenaan maupun orang lain yang terlibat dalam sesuatu risiko ataupun kemalangan yang melibatkan kenderaan yang berkenaan. Dalam menentukan nilai premium yang dikenakan, terdapat beberapa faktor yang diambil kira. Sebenarnya, berapakah nilai premium telah dikawal selia oleh pihak kerajaan untuk memastikan tidak ada syarikat insurans yang mengambil kesempatan ke atas pengguna. Jadi, dalam menentukan nilai premium, faktor-faktor yang diambil kira adalah yang pertama adalah jenis kenderaan. Yang kedua adalah kegunaan kenderaan berkenaan, sama ada kenderaan itu digunakan untuk kegunaan persendirian ataupun syarikat. Insurans yang dikenakan untuk syarikat sudah tentu lebih besar berbanding dengan insurans untuk kenderaan persendirian. Yang ketiga adalah kapasiti enjin. Berapa besar enjin sesebuah kenderaan. Semakin tinggi kapasiti enjin, semakin tinggi tarif ataupun premium yang dikenakan. Yang keempat adalah jenis insurans, sama ada komprehensif, pihak ketiga, kecurian dan kemalangan ataupun pihak ketiga sahaja, dan juga jumlah perlindungan yang diperolehi daripada polisi insurans yang ditawarkan. Dan apa yang dimaksudkan dengan tarif? Tarif adalah merupakan senarai harga tetap untuk menyelaras dan mengawal caj premium dan susunan kata polisi di bawah akta insurans. Jadi dengan ini pihak insurans tidak boleh sewenang-wenangnya mengenakan premium yang tinggi kepada para pengguna. Hal ini dikawal selia oleh pihak kerajaan. Namun demikian, pihak syarikat insurans boleh mengenakan caj tambahan selain daripada premium asas bagi sesuatu kenderaan. Caj tambahan ini ialah antara lain adalah caj untuk pengenalian, commission agent dan juga perlindungan tambahan. Sesetengah syarikat insurans menawarkan perlindungan tambahan, contohnya cermin depan dan sebagainya. Jadi dengan ini caj tambahan akan dikenakan. Dalam pengiraan premium insurans, kita merujuk kepada dua keadaan. Caj yang berlainan dikenakan untuk kenderaan yang beroperasi di Semenanjung dan juga di Malaysia Timur, iaitu di Sabah dan Sarawak. Bagi kenderaan yang beroperasi di Semenanjung, pengiraan premium asas dikira menggunakan rumus ini.
iaitu kadar bagi RM1,000 yang pertama ditambahkan dengan hasil darab RM26 bagi setiap 1,000 ataupun sebahagian daripada nilai yang melebihi 1,000. Jadi dengan ini charge yang dikenakan untuk premium diambil kira daripada berapa nilai polisi insurans ataupun ganti rugi yang dikendaki oleh pemilik kenderaan, biasanya berdasarkan kepada nilai semasa kenderaan yang berkenaan. Untuk Sabah dan Sarawak, perbezaannya adalah dari segi charge tambahan yang dikenakan dan juga charge untuk premium, di mana pihak kerajaan telah menyediakan nilai bagi kadar premium 1,000 yang pertama bagi Sabah dan Sarawak, dan seterusnya berapakah charge yang dikenakan ke atas setiap 1,000 lebihan daripada 1,000 yang asas tadi. Jadi bila kita tambahkan kedua-duanya, kita akan memperolehi berapakah premium asas yang perlu dibayar oleh pemilik kenderaan yang mendapatkan polisi insurans kenderaan berkenaan. Apa yang dimaksudkan dengan polisi tadi, kita akan bincangkan selepas ini. Untuk premium insurans pihak yang ketiga, kebakaran dan kecurian, ini merupakan jenis yang kedua. Nilai premium yang dikenakan adalah 75% daripada premium asas. Ini bermaksud sekiranya sesebuah kenderaan itu hendak diinsurankan, pihak ejen insurans ataupun syarikat insurans akan cuba mengenal pasti berapakah charge premium yang dikenakan untuk komprehensif. Sekiranya pemilik memilih untuk mendapatkan jenis yang kedua, iaitu insurans bagi pihak ketiga, kecurian dan juga kebakaran, nilai premium yang dikenakan adalah 75% daripada nilai premium komprehensif tadi. Dan ingat ya, nilai premium tadi ditentukan oleh pihak kerajaan melalui suatu tarif yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, dan tarif ini akan dikemaskini daripada masa ke semasa. Dalam pengiraan premium ini, para pelajar juga perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan diskaun tanpa tuntutan ataupun ringkasannya adalah NCD. Itu adalah merupakan ringkasan bahasa Inggeris bagi non-claim discount. Diskaun tanpa tuntutan ini merupakan diskaun yang diberikan kepada pemilik kenderaan yang ingin menyambung polisi insurannya dalam mana tidak ada tuntutan dilakukan ke atas kenderaan ataupun insurans kenderaan pada tahun yang sebelumnya. Jadi pihak syarikat insurans akan memberikan diskaun. Berapa nilai diskaun ini biasanya bergantung kepada kelas kenderaan dan juga berapa lama pengambilan insurans itu tidak dibuat tuntutan. Dengan sebab itu, biasanya sekiranya kemalangan itu melibatkan kerugian yang sedikit, pemilik kenderaan akan cuba selesaikan secara pembincangan supaya tidak ada tuntutan insurans. Dengan ini, dalam pengambilan polisi insurans pada tahun yang berikutnya, pemilik insurans tadi akan mendapat diskaun yang tertentu. Nilai diskaun ini diberikan dalam bentuk peratusan. Sekarang cuba para pelajar lihat contoh tarif yang dikenakan kepada kenderaan untuk charge premium. Kalau kita perhatikan, dia dibahagikan mengikut kapasiti enjin. Sekiranya kapasiti enjin itu lebih besar, nilai yang dikenakan bagi premium adalah lebih besar. Sementara itu, dia juga dibahagikan sama ada kenderaan itu beroperasi di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak. Dan kalau para pelajar perhatikan, terdapat dua kolom di situ, iaitu untuk polisi komprehensif dan juga polisi pihak yang ketiga.
polisi komprehensif akan memberikan perlindungan kepada kenderaan dan juga mereka yang terlibat dengan kenderaan berkenaan. Contohnya, sekiranya berlaku kemalangan melibatkan kenderaan itu dengan kenderaan lain, maka kenderaan yang mengalami kerosakan itu boleh membuat tuntutan ganti rugi untuk perbaikan dan sebagainya. Untuk polisi pihak yang ketiga sahaja, dia melibatkan tuntutan yang boleh dilakukan hanya oleh pihak yang ketiga. Pemilik kenderaan ataupun kenderaan itu tidak boleh membuat tuntutan. Sebab itu kalau kita lihat dari segi bayaran premium yang dikenakan adalah lebih rendah. Sekarang kita perhatikan satu contoh. Katakan Encik Kasim menetap di Semenanjung, ingin membuat pembelian polisi insurans, dan maklumat kenderaan yang diberikan seperti berikut. Jumlah insurans yang dikendaki adalah 85,000, umur kenderaan 6 tahun, kapasiti enjinnya adalah 2494 cc. Kemudian NCD yang diberikan oleh pihak insurans adalah 30%. So, itu maklumat yang diberikan. Seterusnya, kita dikendaki menghitung premium yang dikenakan untuk polisi komprehensif, untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan yang ketiga untuk pihak ketiga sahaja. Jadi berdasarkan kepada contoh ini, kita akan bincangkan bagaimana untuk mengira premium asas yang perlu dibayar oleh pemilik kenderaan ini kepada syarikat insurans. So, nilai yang kita kira ini tidak termasuk kepada cas-cas tambahan yang lain. Ini merupakan cas minimum yang akan dikenakan oleh pihak insurans kepada pemegang polisi. Itu dilakukan. Kita merujuk kepada kenderaan yang beroperasi di Semenanjung dengan polisi insurans yang tak diinsurankan sebanyak 85,000, kenderaan berusia 6 tahun, kapasiti enjinnya adalah 2494 cc. Kemudian NCD sebanyak 30% diberikan oleh pihak syarikat ke atas polisi insurans yang berkenaan. Jadi untuk yang pertama, komprehensif, kita perlu mendapatkan apakah dia bayaran yang dikenakan untuk polisi komprehensif bagi 1,000 yang pertama. Perhatikan, sisi kenderaan berkenaan adalah 2494 cc. Yang perlu kita gunakan adalah pada baris yang keempat, iaitu kapasiti enjin tidak melebihi 3,050 cc. Kerana enjin kenderaan ini melebihi 2,200 dan kurang daripada 3,050. Jadi nilai bagi polisi komprehensif adalah RM372.60. Seterusnya, kita menggunakan formula tadi, iaitu kita perlu tambahkan dengan RM26 yang dicaskan untuk setiap 1,000 selepas 1,000 yang pertama. Jadi kalau 85,000, 1,000 kita telah ambil kira di sini, maknanya kita ada lagi 84,000 yang dikenakan RM26 bagi setiap 1,000. Jadi kita perlu darabkan 26 dengan 84, kerana kita masih ada 84,000 yang masih belum diambil kira. So 26 darabkan dengan 84, nilainya adalah RM2,184. Jadi premium asas yang dikenakan, kita perlu tambahkan di antara premium untuk 1,000 yang pertama dan juga dengan 84,000 selepas itu, kita tambahkan kedua-duanya. So yang dikenakan adalah RM2,556.60. Kemudian dia mendapat diskaun sebanyak 30% daripada premium asas ini. Jadi kita kirakan dulu berapakah dia diskaun yang diperolehi, iaitu 30% darabkan dengan 2,556%. So kita dapat diskaun yang diberikan adalah 766.98. So kita boleh buat 767.
So ini adalah diskaun yang diberikan. Kemudian premium kasar kita akan perolehi dengan menolakkan premium asas dengan diskaun yang diberikan. Jadi 2,556.60 sen tolakkan dengan 767. Hasil yang kita perolehi adalah RM1789.62 sen, ataupun kalau kita bundarkan 60 sen. Jadi ini adalah merupakan premium kasar untuk komprehensif. Okey, sekarang kita kirakan pula polisi untuk pihak yang ketiga, kebakaran dan kecurian. So apa yang kita perlu lakukan adalah premium asas didarabkan dengan 70%. Itu adalah nilai yang dikenakan untuk polisi jenis yang kedua. So nilai yang perlu kita darabkan dengan 75% adalah premium asas. Premium asas di sini adalah 2,556.60 sen. Jadi 75% darabkan dengan 2,556.60 sen. Ini akan memberikan kita premium asas untuk polisi yang kedua. 2,556.60 sen. So nilai premium asas yang perlu dibayar adalah 1,917.45 sen. So ini adalah nilai yang dikenakan, iaitu 75% daripada premium asas ini. Dan diberikan diskaun sebanyak 30%. Kita kira dulu berapakah diskaun yang diperolehi. Kita darabkan dengan 30%, kita akan dapat nilai diskaun yang diberikan adalah RM575.24. Dan untuk mendapatkan premium kasar, kita tolakkan premium asas dengan diskaun yang diberikan 1,917.45 sen, tolakkan dengan 572.24. Kita akan dapat nilai yang dikenakan adalah 1,342.22. RM1,342.22. So ini adalah merupakan premium kasar untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Kalau kita perhatikan, nilainya berbeza, nilai di sini lebih rendah sebab ini adalah polisi bagi pihak yang ketiga, kebakaran dan kecurian, dia tidak cover untuk pihak yang pertama. Okey, sekarang kita lihat bagaimana untuk mengira polisi pihak ketiga sahaja. Untuk pihak yang ketiga, kita boleh lihat premium asas dalam jadual yang diberikan. Kalau kita perhatikan dalam jadual yang diberikan untuk polisi pihak ketiga di Semenanjung bagi kapasiti yang sama, yang dikenakan adalah sama pada baris yang keempat, 167.40 sen. Seterusnya, pelanggan diberikan diskaun 30% kerana tidak ada tuntutan yang dibuat dalam tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kita kira dulu berapa sebenarnya diskaun yang diperolehi oleh pemilik kenderaan ini. 167.40 sen, kita darabkan dengan 30%, kita dapat RM50.22. Ini adalah diskaun yang diberikan. Jadi premium kasar kita tolakkan premium asas, tolakkan dengan diskaun yang diberikan. Memberikan kita 117.18. So ini adalah nilai premium kasar bagi polisi insurans kenderaan ini bagi polisi jenis pihak yang ketiga. So apa yang cikgu harapkan, pengiraan yang cikgu tunjukkan ini dapat dipahami oleh para pelajar. Cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum.